Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan, di tempat yang penuh keberkatan, di hari yang penuh dengan keberkatan ini, InsyaAllah sama-sama kita hadirkan hati kita untuk kita menambahkan ilmu jika kita belum tahu, ataupun memperingatkan kembali apa yang telah kita pelajari terhadap sesuatu yang sangat penting, yang penting untuk kita ambil perhatian, iaitulah berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan kita tidak lama lagi untuk masuk ke dalam bulan Rabiul Anwar, Rabiul Awal Al-Anwar, yang mana bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suka untuk saya bawakan beberapa perkara yang telah disebutkan oleh para ulama kita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang telah para ulama kita sebutkan di dalam kitab-kitab mereka secara khusus ataupun secara umum di dalam kitab-kitab sirah, ialah berkenaan dengan nasab, ataupun kita panggil keturunan. Keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberi perhatian terhadap semua aspek baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar mengetahui tentang perjalanan hidup Nabi, bukan sekadar mengetahui tentang sunnah-sunnah baginda Nabi, bukan sekadar mengetahui tentang aqwal, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang dituturkan oleh Nabi, bukan sekadar mengetahui af'al, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi para ulama juga mengambil tahu tentang salasilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi Adam alaihi salam. Dan saya lihat antara benda ini tidak banyak diberi perhatian oleh kita, masyarakat kita di Malaysia, dan sangat-sangat sayang ramai orang tidak mengenal, bahkan menghafal jauh lagi akan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu benda yang kurang tuan-tuan. Walaupun kita kata perkara itu tidak wajib, betul, tak wajib menghafal keturunan Nabi. Paling tidak yang kita tahu, kena tahu yang disebutkan oleh para ulama dalam ilmu akidah, ialah kena tahu bahawasanya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ataupun Syaibatul Hamd bin Hashim. Maksudnya Rasulullah Al-Hashimi Al-Qurashi. Okey, maksudnya Nabi ini ialah daripada Bani Hashim, daripada bangsa Quraisy Al-Adnani, daripada keturunan Sayyidina Adnan. Itu atuk Nabi yang ke-20. Okey, dan daripada Sayyidina Adnan bersambung kepada Nabi Ismail yang merupakan anak kepada Nabi Ibrahim. Yang tu paling basic yang kita kena tahu. Tetapi para ulama juga mengatakan bahawasanya hukumnya sunat
dapat pahala untuk kita mengenal nama-nama atuk Nabi SAW. Jadi sebab itu saya selalu sebut di dalam kuliah-kuliah saya dan juga kepada anak-anak kita, kalau kita tanya kepada anak-anak kita, hafal tak nama-nama artis? Hafal tak nama-nama pemain bola? Kalau saya tanya sebahagian yang meminat bola ni, Masya Allah, kita boleh sebut kan, pemain-pemain utama Manchester United, pemain-pemain utama kelab sekian-sekian, okey, dan pemain simpanan dia, pemain dipanggil apa, pemain muda dia kan, saya pun tak tahulah, okey, dan sebagainya. Boleh sebut nama, oh ini posisinya sekian, dulu dia main kelab sekian, dulu dia ni asal mana, semua boleh cerita. Tapi bila kita tanya kan, siapa, sebutkan 10 nama sahabat Nabi SAW, sebutkan nama 11 isteri Nabi SAW, sebutkan nama anak-anak Nabi SAW, sebutkan menteri-menteri Nabi SAW, sebutkan siapakah khatibul wahyi, orang-orang yang menulis surat-surat pada zaman Nabi SAW, yang menulis Al-Quran pada zaman Nabi. Jadi orang-orang ini ada nama-namanya yang direkodkan dalam buku-buku sirah. Tetapi berapa ramai orang mengambil perhatian tuan-tuan untuk menghafal nama-nama ni. Sedangkan kata para ulama, inda zikris salihin tatanazzalur rahmah. Ketika mana disebut nama-nama orang soleh, maka akan turun rahmat. Sebut nama orang kafir, tidak ada apa-apa pada kita, bahkan takut bertambah kegelapan pula pada hati kita. Jadi sepatutnya kita concern untuk kita ambil tahu dan kenal nama-nama yang berada di sekitar Nabi SAW. Maka antara benda yang diberi perhatian oleh para ulama ridwanullah alaihim ajma'in ialah apa? Ialah untuk mengenal salah-silah baginda Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mengenal keturunan Nabi akan memberikan kita satu perasaan dalam diri kita untuk apa? Mengagungkan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi bukan lahir daripada keturunan yang biasa-biasa, tidak. Tetapi semua tok nenek moyang Nabi SAW orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah Taala menyebutkan wa taqallubaka fi sajidin. Allah Taala sebut dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Taala kata apa? Dan melihat pula pergerakan dirimu antara orang-orang yang sujud. Maksudnya apa? Seluruh keturunan Nabi sampailah Nabi Adam semuanya orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang musyrikin. Tidak ada seorang pun daripada tok nenek moyang Nabi yang mana kita boleh gelarkan mereka ni sebagai orang kafir. Tidak ada. Mungkin ya betul, zaman sebelum Nabi tidak ada, selepas Nabi Ismail sehinggalah kepada zaman Nabi SAW di Mekah tidak ada Nabi, betul. Tetapi keturunan Nabi semuanya berpegang dengan agama Hanif, berpegang dengan ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Baik, begitu juga Nabi SAW bersabda, lam azal unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Nabi kata apa? Sentiasalah saya dipindahkan daripada sulbi yang suci kepada rahim yang suci. Kan? Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah memilih daripada anak Nabi Ibrahim alaihissalam itu Nabi Ismail. Daripada anak Nabi Ismail itu pula Allah Ta'ala pilih siapa? Bani Kinanah. Daripada anak-anak Kinanah itu pula Allah Ta'ala memilih Quraisy. Daripada anak-anak Quraisy itu Allah memilih Bani Hashim. Dan daripada anak-anak Hashim itu pula Allah memilihku. Maksudnya Nabi ini terpilih di kalangan yang terpilih, di kalangan yang terpilih, di kalangan yang terpilih. Jadi nak sebutkan apa? Nak sebutkan bahawasanya keturunan Nabi itu semuanya ialah keturunan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk melahirkan baginda Nabi, iaitulah makhluk yang paling mulia. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Jauharatul Tauhid, dia kata apa? Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa afdalil khalqi ala al-itlaqi nabiyuna famil ani shiqaqi. Dia kata apa? Dia kata wa afdalil khalqi ala al-itlaqi, dan seafdal-afdal makhluk, dan seafdal-afdal makhluk secara itlak, secara mutlak, kita tak ambil kira. Maksudnya apa? Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala selain Allah ialah makhluk. Kipas ni makhluk, masjid ni makhluk, kan? Semuanya ialah makhluk. Arash, kursi, syurga, malaikat, jin, iblis, semuanya ialah makhluk. Maka kita ambil semua makhluk-makhluk Tuhan ni, yang paling mulia siapa dia? Nabi Yuna.
Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil ani syiqaqi, maka jauhilah, tinggalkanlah daripada berbantah-bantah dengan golongan yang tak bersetuju, yang mana pendapat mereka ini ialah pendapat yang syaz, pendapat yang tertolak, yang tidak diterima oleh para ulama Islam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari situ kita faham apa? Bahawasanya keturunan Nabi ini juga ialah keturunan yang mulia yang telah Allah Taala pilih. Maka eloklah tuan-tuan untuk kita kenal sedikit sebanyak tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hari ini kita sempat mendengar sedikit kisah, tak sempatlah semua tuan-tuan. Sebab dalam kitab sirah biasanya disebutkan 20 kisah lah. Maksudnya 20 atuk Nabi itu setiap mereka ada kisah tersendiri. Maka dalam masa yang ringkas ni kita cuba sebutlah satu dua daripada atuk Nabi, maksudnya ayah Nabi, kemudian atuk Nabi, dan kalau sempat moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi secara jumlahnya keturunan Nabi ni disebutkan bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Okey, panjang tuan-tuan. Saya tahu insya-Allah petang ni tuan-tuan tak sempat nak hafal lah. Okey, tapi paling tidak tuan-tuan hafal 4 nama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Paling tidak itu. Okay. Kalau boleh tambah sikit, Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Sebab apa? Atuk Nabi yang Qusay ni ialah orang yang mengembalikan balik ketuanan Quraisy di Mekah. So dia Qusay ni memang diagungkan oleh orang Arab Quraisy yang selepas zaman dia lah. Okay. Sebab dia yang mengembalikan balik keturunan Nabi Ismail di Mekah. Sebab sebelum beliau tu Mekah ni ada orang serang kan. Jadi ada orang yang jadi pegang tampuk pemerintahan di sana. Baik, ala kulli hal itu secara mudah. Okey, secara ringkas dia ada cara ringkas lagi tuan-tuan nak hafal. Okey. Tapi yang tu saya kena guna whiteboard lah. Tu dalam kelas nanti, dalam kelas tuan-tuan boleh belajarlah benda tu. Baik, ala kulli hal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kenal dulu dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi nama dia Abdullah. Okey, dilahirkan 25 tahun sebelum tahun gajah. Okey. Dan disebutkan juga pada tahun 71 tahun sebelum hijrah. Okey, beliau ada 10 orang adik-beradik lelaki dan 6 orang adik-beradik perempuan. Dalam setengah riwayat mengatakan beliau adalah anak bongsu kepada Abdul Muttalib. Okey. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu dia siapa? Fatimah bin Amr Al-Makhzumiyah Al-Qurashiyah. Okey. Kalau tuan-tuan belajar dalam sirah, Bani Makhzum ni antara keturunan yang kuat lah. Antara keturunan yang kuat. Al-Makhzumiyah ni antara keturunan yang kuat. Kira antara leaders lah, leaders dekat Mekah. Baik. Jadi ayah Nabi ni digelar sebagai Az-Zabih. Okey, dan Nabi SAW ada sahabat menggelar Nabi ni Ibnu Zabihain. Anak kepada 2 orang yang disembelih. Okey, anak kepada 2 orang yang disembelih. Sebab apa? Sebab pertama, Nabi kan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail kan disembelih, betul? Siapa orang yang kedua kena sembelih? Ni ayah Nabi. Ayah Nabi Sayyiduna Abdullah juga dia digelar Az-Zabih, yang disembelih. Tapi kita jarang dengar lah kisah ni, betul tuan-tuan? Jarang dengar. Okey, jadi dalam satu hari ada seorang sahabat panggil Nabi, ya Ibnu Zabihain. Jadi ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apa maksudnya tu? Maka dia kata apa? Maksudnya ialah Nabi Ismail dan juga ayah aku. Okay, ada dalam hadis lah disebutkan. Ala kulli hal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kisah tentang ayah Nabi kena sembelih ni? Nak tahu tentang kisah ayah Nabi kena sembelih ni, kena tengok atuk Nabi punya kisah. Iaitu siapa? Sayyidina Abdul Muttalib. Baik, Abdul Muttalib ni nama sebenar dia Syaibatul Ham. Tapi digelar Abdul Muttalib ni sebab apa? Sebab dia dilahirkan di Madinah. Atuk Nabi dilahirkan di Madinah. Madinatul Munawwarah sakiniha afdhalus salah wa azkas salam. Maksudnya apa? Moyang perempuan Nabi orang Madinah. Sebab itu Madinah ni sangat dekat dengan Nabi SAW. Jadi Madinah ni ialah kampung kedua Nabi.
Sebab itulah ketika mana Nabi berkhutbah kepada sahabat Al-Ansar ketika mana perang Hunain. Kalau tuan-tuan baca, itu khutbah yang sangat ajib. Saya setiap kali baca dan juga dengar kuliah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Buti rahimahullah dan juga Syekh Hamzah Yusof hafizahullah taala, saya menangis dengar khutbah Nabi SAW tu. Kan, khutbah Nabi kepada kaum Ansar ketika perang Hunain. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube, kan, dengar khutbah tu. Jadi ketika khutbah tu Nabi kata apa? Ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, kalaulah bukan sebab hijrah, laulal hijrah lakana minal Ansar. Okey, Nabi kata apa? Kalaulah bukan sebab hijrah, maka aku ni akan dibangkitkan di kalangan orang Ansar. Maksudnya orang Ansar ni orang yang bukan calang-calang orang lah. Panjanglah kisah khutbah Nabi ketika perang Hunain tu. Itu tuan-tuan boleh baca jugalah dalam kitab sirah. Ala kulli hal, nak sebut apa? Sebab apa? Sebab moyang Nabi daripada orang Ansar. Kan? Jadi Nabi dah ada family dah ada ahwal daripada Madinah. Sebab itu orang Madinah senang sebenarnya nak terima baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ada keturunan, ada ikatan kekeluargaan. Ala kulli hal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika mana moyang Nabi kahwin dengan orang daripada Madinah ni, dia berjanji, dia kata kalaulah isteri saya mengandung, saya akan hantar balik ke Madinah. Jadi bila mengandung, maka dia hantar balik ke Madinah. Dan moyang Nabi Sayyidina Hashim ni, dia pergi berdagang dan dia wafat ketika berdagang. Okey, dia wafat ketika berdagang ke Syam. Dan ketika itu lahirlah atuk Nabi di Madinah. Jadi pakcik dia, iaitulah sedara lah, maksudnya abang adik kepada Sayyidina Hashim ni, iaitu Al-Muttalib. Al-Muttalib ni siapa? Moyang Imam Syafi'i. Kan kita mazhab Syafi'i kan? Jadi kita kena kenal ni. Dia punya moyang tu ialah adik-beradik dengan moyang Nabi SAW. Sebab tu Imam Syafi'i pun digelar orang Quraisy juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika mana moyang Nabi SAW ni meninggal, pakcik, moyang pakcik lah, kan, pakcik moyang, macam itulah. Okey, ambil balik anak buah dia ni. Sebab apa? Sebab saudara dia, abang dia dah meninggal. Jadi abang dia ni kira sayyid, kira ketua, kan, bagi orang Quraisy. Jadi ambil anak dia supaya apa? Nak ganti tempat bapak dia. Maka dibawalah Abdul Muttalib ni bersama dengan Al-Muttalib ni, bawa balik ke Mekah. Jadi bila orang Mekah tengok ada budak kecil dekat belakang Al-Muttalib ketika dia masuk Mekah, jadi dia ingat budak kecil ni hamba. Sebab itulah lekat nama Abdul Muttalib, hamba Al-Muttalib. Okey, itu sejarah nama dia. Ala kulli hal, atuk Nabi ni ketika dia muda, anak lelaki dia baru seorang. Ketika itu dia ni suka tidur dia suka berehat di Kaabah dekat Hijr Ismail tu. Okey, jadi satu hari ketika dia sedang tidur, dia mimpi. Dalam mimpi dia ada seruan yang suruh dia gali satu tempat. Okey, gali tempat tu berdekatan dengan Telaga Zamzam. Okey, berdekatan dengan Telaga Zamzam. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mekah, kalau pergi zaman sekarang ni dah tak nampak lah kat mana Telaga Zamzam tu kan. Zaman dulu sempatlah, tahun 90-an sempat lagi. Tahun 2000 saya rasa dia dah tutup dah. Saya pun tak sempat lah. Saya pun tak sempat tengok. Cumanya ni kalau ni Kaabah, ni Hijr Ismail, di sini Hajarul Aswad, Telaga Zamzam kat sini. Dekat area tu zaman dulu adalah tempat penyembelihan, tempat sembelih unta, ataupun tempat pegang unta lah, tempat letak unta. Jadi Abdul Muttalib ni dapat mimpi suruh gali kawasan tu. Okey, suruh gali kawasan tersebut. Jadi sebab apa dia suruh gali? Sebab ketika zaman Abdul Muttalib ni Telaga Zamzam tak ada. Sebab ingat tadi saya sebut tadi, atuk Nabi yang nama dia Qusay tu, ketika mana orang-orang Yaman datang serang Mekah, penduduk asal Mekah ni dia kambus Telaga Zamzam tu. Diorang kambus. Sebab apa? Diorang nak bawa harta banyak, tak mampu. Jadi diorang letak semua harta dia, emas dia semua dalam telaga, kemudian diorang kambus. Dia tak nak bagilah orang yang next datang ni untuk dapat hasil daripada air Zamzam tu lah. Jadi diorang kambus. Jadi sejak zaman tu, saya tak pasti beberapa abad, tapi sejak zaman tu adalah mungkin 300-400 tahun, Telaga Zamzam orang tak jumpa. Okey, ketika itu Telaga Zamzam orang tak jumpa. Jadi sampailah zaman atuk Nabi ni.
Jadi atuk Nabi ni dia mimpi untuk korek telaga Zamzam tu balik. Cuma dia tak tahulah dalam mimpi tu suruh korek je. Jadi dia pun korek. Jadi orang Arab semua, yang Quraisy semua, apa hal ni kan, korek kat sini dekat-dekat dengan Kaabah ni kan. Ni bukan tanah kau pun. Kan. Tapi dia korek, dia terus korek. Akhirnya keluar balik telaga Zamzam tu. Bila keluar telaga Zamzam tu, keluarlah bersama dengan harta-harta peninggalan tu. Jadi ketika itu semua orang pun berebut nak ambil barang-barang tersebut. Sebab apa? Mereka claim kamilah berhak untuk ambil ni semua ni kan. Jadi ketika itu berlaku ialah perselisihan faham. Jadi ketika itu atuk Nabi ni hanya ada seorang anak lelaki. Jadi panjanglah kisahnya tu. Cuma ketika itu dia doa kepada Allah Ta'ala kan. Setelah selesailah isu tu, akhirnya dapatkan Abdul Muttalib juga semua hak untuk kita panggil apa, memberi minum kepada orang-orang yang pergi haji, dan juga beri makan, dan juga hak untuk jaga telaga Zamzam. Begitu juga dengan semua harta-harta yang dia dapat itulah. Dia dapatlah, panjang kisahnya. Tapi diorang semua taslim, diorang semua serahkanlah harta tu kat diorang, dekat Abdul Muttalib. Cuma Abdul Muttalib ni rasa risau. Sebab apa? Tak ada orang nak protect dia. Anak seorang je, anak lelaki seorang ketika tu. Maka dia pun doa, ya Allah, kurniakanlah kepada saya anak lelaki yang ramai. Dan kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada saya 10 orang anak lelaki, saya bernazar. Ni masalah. Okay? Saya bernazar akan korbankan seorang anak. Okay? Tuan-tuan, sebab tu nak nazar tu fikir-fikir dulu. Okay? Memanglah kita teringin sangat nak benda yang kita nak tu kan. Tapi nazar tu janganlah pelik-pelik sangat. Okay? Nazar biar buat benda yang kita mampu buat lah. Puasa kan, puasa 3 hari okey lah. Saya puasa 30 tahun tak berturut-turut, mampu. Okay? Janganlah nazar benda-benda yang ialah kita susah nak tunaikan. Ala kulli hal, pendek cerita, maka ayah atuk Nabi ni dapatlah 10 orang anak. Dan dapat semua. Dan ialah nak dapat 10 orang anak takkanlah masanya sekejap kan, maksudnya panjanglah masanya tu. Dan dia dah lupalah terhadap dia punya nazar. Jadi ketika mana dia berbaring dekat tempat pembaringan biasa dia tu, dia mimpi. Dah mimpi balik. Okey. Jadi mimpi ni memang banyaklah tuan-tuan. Okey, mimpi ni memang banyaklah. Okey. Kita pun biasa mimpi kan. Cuma kita biasa kadang-kadang mimpi jumpa hantu kan. Tu tak pakailah. Tapi mimpi jumpa orang soleh ke apa ke, tu okeylah sikit. Ala kulli hal, jadi atuk Nabi ni, Sayyidina Abdul Muttalib ni mimpi. Dalam mimpi tu dia kata apa? Tunaikan nazar kamu. Maka atuk Nabi ni bangun, apa saya nazar? Lupa dah lama. Kan nazar zaman muda-muda dulu. Ni dah tua lah, anak ada 10 orang kan. Minimum pun at least 10 tahun lah. Kan, minimum at least 10 tahun lah. Jadi dah lupa. Jadi dia pun buat apa? Dia pun sembelih kambing. Sembelih kambing seekor. Besok mimpi lagi, tunaikan nazar kamu. Maka dia pun sembelihlah pula unta. Kemudian mimpi lagi, tunaikan nazar kamu. Apa nazar saya? Jadi dia tanyalah dalam mimpi tu, apa saya punya nazar kan? Saya dah sembelih dah ni. Maka dalam mimpi tu kata, kamu tak ingat ke dulu kamu ada nazar nak sembelih seorang anak kamu kalau kamu dapat 10 orang anak lelaki? Ketika tu baru teringat. Jadi dia pun fikir, macam mana ni kan. Dan orang Arab ni, terutama zaman dahulu lah, dia ada satu sifat tuan-tuan, al-wafa. Iaitu apa? Berpegang teguh kepada janji. Dia kata, al-ar an-nar walal-ar. Baik masuk neraka daripada mungkir janji. Tu dia punya prinsip dia lah. Baguslah. Okey, ala kulli hal, cumanya janganlah berjanji benda yang buruk, jangan. Cumanya dia sebab dah nazar, maka dia pun nak tunaikan nazar. Jadi ada 10 orang anak nak buat mana satu, maka dia buat undian lah. Dibuat undian. Dia macam kalau tuan-tuan tahu ada aicing tu kan. Kalau orang Cina dia lepas tu terkeluar kayu tu kan. Dia buat macam tu lah, buat undian. Jadi yang ni disebutkan bahawasanya dia panah. Kan? Dia panah ke atas, dan juga ada beberapa riwayat lah disebut dipanah ke atas, dan anak panah tu jatuh dekat siapa, maka orang tu lah yang akan disembelih. Maka bila Abdul Muttalib ni buat, maka panah tu jatuh ke siapa? Jatuh ke ayah Nabi. Panah sekali lagi jatuh ke ayah Nabi juga. Panah sekali lagi jatuh ke ayah Nabi juga. Maka maksudnya betul lah, ayah Nabi inilah yang nak kena korban. Bila dia nak sembelih ayah Nabi, orang Arab tak bagi. Dia kata, Abdul Muttalib, kau nak buat apa ni? Kan? Jangan buat macam-macam lah.
Sebab apa? Sebab atuk Nabi ni orang yang besar. Apa sahaja amalan yang dia buat, maka orang akan ikut. Sebab dia akan jadi sunnah orang Arab lepas tu. Jadi dia kata janganlah buat macam ni kan. Nanti orang-orang lain semua ikut amalan awak ni. Okey, jadi jangan buat. Tapi dia kata saya dah nazar. Saya kena tunaikan ni. Saya berjanji dengan Allah Taala ni. Nazar ni kan kita berjanji dengan Allah Taala. Okey. Maka apa nak buat? Maka dia orang pun suggest, dia kata kita pergi jumpalah. Kita pergi jumpa kahinah. Okey, kahin ni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahasa kita sekarang macam nenek kebayan lah tuan-tuan. Dia zaman dulu dia orang tua tapi yang wise kan, orang tua yang ada wisdom. Okey, so pergi minta nasihat dia, tanya macam mana. Maka dia orang pun pergilah jumpa dengan orang tua ni, perempuan tua ni. Dan perempuan tua ni pun bagi nasihat. Dia tanya, kamu ni kalau diet, kalau maksudnya nak bayar diet berapa? Maksudnya kalau bunuh orang, kalau nak kena bayar tebus, bayar balik, berapa kamu kena tebus? Maka dia kata 10 ekor unta. Maka kahinah ni pun, tukang ahli sihir ni pun dia kata apa? Dia kata macam ni. Setiap kali anak panah tu jatuh dekat Abdullah kan, anak kamu, maka korbankan 10 ekor. 10 ekor unta. Selagi anak panah tu jatuh dekat Sayyidina Abdullah, ambil 10 ekor. Maka ketika tu balik dia pun buat. Jatuh 1, 10 ekor. Jatuh 2, 20 ekor. Jatuh yang kali ketiga, tambah lagi 10. Sampailah bilangan unta tu jadi 100 unta. Ketika itu barulah anak panah tu jatuh kat unta, dia tak jatuh dekat ayah Nabi SAW. Abdul Muttalib rasa tak puas hati, panah lagi jatuh kat unta, panah sekali lagi jatuh kat unta. Maka di situlah dengan itulah ditebus ayah Nabi SAW dengan 100 unta. Sebab itulah sunnah Abdul Muttalib ini dijadikan sebagai syariat Islam. Kan kalau kita hukum bunuh, kalau orang tu bunuh kan, kita tak kisas, dia kena bayar apa? Kan kena bayar. Bayar berapa? 100 ekor unta lah. Okey, dibayar 100 ekor unta bersempena lah. Bukanlah kita kata kita ambil syariat dia tu, tak. Tapi bersempena daripada kisah itu berlakunya apa yang telah Allah Taala syariatkan kepada kita. Saya ada berapa minit? 4 minit lagi. Jadi itulah kisah bagaimana ayah Nabi ni disembelih tuan-tuan. Okey, panjang kisahnya tu. Cuma nak bagi tahu apa? Ayah Nabi ni memang telah terpilih lah. Okey, telah terpilih di kalangan yang terpilih juga. Di kalangan anak-anak memang Abdullah ni anak kesayangan. Dan memang Allah Taala nak uji pun atuk Nabi ni. Kan? Orang yang soleh Allah Taala nak uji, seperti mana Nabi Ibrahim diuji kan? Dengan anak yang satu-satunya yang ada, kena sembelih. Macam ni jugalah Allah Taala uji atuk Nabi SAW terhadap anak kesayangan kan. Kena sembelih. Jadi Allah Taala nak ujilah. Dari situ kita boleh belajar something tuan-tuan. Allah Taala kata apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan? Tidak dikira kebaikan. Tidak dikira lan tanalul birra. Tak kira benda tu sebagai kebaikan lagi. Okey? Hatta sehingga apa? Mimma tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu infakkan benda yang kamu sayang. Kan? Kita orang mungkin kita nampak orang sedekah 100, orang sedekah 1000. Kan kita nampak besar ni kan, bagus, banyak pahala ni. Kita nampak orang sedekah 10 sen, kita nampak orang sedekah RM1 tu, alah kecil je kan. Kita tak tahu mungkin itulah yang dia sayang. Kan? Mungkin itulah yang dia sayang. Itulah duit nak makan dia. Itulah duit yang untuk sehari ni dia nak makan kan. Yang tu yang diinfakkan. Jadi lain nilai. Kan? Lain nilainya di sisi Allah Taala, of course lain. Lagi berat kita nak keluarkan benda tersebut dan kita keluarkan juga, maka itu besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nak bagi para masyayikh kita, masya-Allah. Kan? Para masyayikh kita benda yang dia sayang itulah yang dia bagi. Kita tengok amalan guru-guru kita. Kan contoh dia ada contoh kain kan, selendang kan. Dia sayang. Tiba-tiba orang datang tanya, "Syekh, cantik kain kan?" Dia terus bagi. Kan? Dia terus bagi je. Kan? Ada seorang guru saya tu dia kolektor tasbih. Kan? Kolektor tasbih. Tasbih mahal ni. Kan? Jenis-jenis yalah, ribu-ribu punya lah tasbih kan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekali ada guru seorang lagi lah. Waktu tu ada seorang lagi Syekh Umar Quraisy tanya, "Wah, cantik lah tasbih awak ni kan? Tengok batu apa ni?" Kayu apa tak, saya pun tak ingat lah. Tapi memang cantik lah tasbih tu. Lepas tu dia kata, cantik masya-Allah kan. Dia tak sebut pun nak ke apa kan. Tapi dia kata nak ambil. Dia bagi nak ambil. Bagi benda yang kita sayang tuan-tuan.
Okey, bagi benda yang kita sayang. Itu antara cara yang ulama kita ajar apa untuk menghilangkan hubbud dunia, menghilangkan cinta kat dunia ni. Okey, dan itulah zuhud. Zuhud ni bukannya kita kena jadi miskin, tak. Kan? Tetapi meletakkan harta di tangan bukan di hati. Kan? Orang yang zuhud, kata para ulama, kata Syekh Murabi Al-Hajj rahimahullah, guru Syekh Hamzah Yusof, dia kata apa? Wa kana Sayyidina Uthman az-zuhad wa kana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf zahidan. Okey, sesungguhnya Sayyidina Uthman zuhad, orang yang paling zuhud. Kita tahu kan Sayyidina Uthman ni kaya, bukan orang miskin, kaya. Sayyidina Abdul Rahman pun terkenal dengan kekayaan dia, tetapi dia apa? Zahid. Dia orang yang zuhud. Jadi zuhud bukan mesti tuan-tuan duduk kat rumah kayu kan, duduk kat pondok kecil, tak. Duduk Putrajaya pun tuan-tuan boleh jadi orang yang zahid. Okey, duduk dekat air lapan tu pun tuan-tuan boleh jadi orang yang zahid. Okey, tak semesti tuan-tuan. Tuan-tuan mesti datang masjid naik gerek kan, naik gerek basikal. Okey, tak semesti. Tuan-tuan naik Mercedes pun tuan-tuan zahid. Kalau Mercedes tu calar pun tuan-tuan khalas kan, ni rezeki orang lain lah kan. Tak ada apa-apa, dunia kat hati. Dunia dekat tangan, bukan dekat hati. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan. Wallahu taala alam. Kita sempat cerita satu kisah je, saya ingat sempatlah cerita yang lain. Tapi moga-moga tuan-tuan nampak keagungan dan kebesaran susunan yang Allah Taala telah susun kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita makin kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan teruskan belajar tuan-tuan. Banyak lagi kisah-kisah yang lain yang boleh kita belajar tentang atuk tok nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.